dipersilakan Yang Berhormat Selangau. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua kerana memberi kesempatan kepada Selangau untuk mengambil bahagian dalam perbahasan titah ucapan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong semasa majlis pembukaan sidang Dewan Rakyat Penggal Kedua Parlimen ke-15 pada kali ini. Datuk Yang di-Pertua, terlebih dahulu tahniah dan syabas kepada Tambun di atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri ke-10 yang memberi harapan yang amat tinggi kepada kita. Bah kata pepatah Inggeris, is akin to seeing light at the end of the tunnel, dengan izin. Doa dan harapan kita semoga aspirasi dan komitmen yang amat berhormat Perdana Menteri ke-10 seperti digarapkan di dalam Malaysia Madani bukanlah retorik semata-mata dengan adanya sokongan daripada dua timbalan Perdana Menteri dan barisan kabinet yang kompeten. Kini terbentuknya kerajaan perpaduan yang turut dianggotai oleh 5 menteri penuh dan 6 timbalan menteri dari Sarawak. Maka sudah tentunya harapan rakyat Sarawak khususnya tidak ada lagi laporan yang menyatakan bahawa Sarawak merupakan antara negeri yang termiskin di Malaysia. Lebih-lebih lagi dengan pengiktirafannya sebagai sebuah wilayah. Sehubungan itu, kita menjunjung kasih ke atas titah Tuanku berkaitan tindakan segera kerajaan dalam menyelesaikan isu-isu berhubung tuntutan Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah mengenai pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63. Semoga pemindahan kuasa kawal selia bakalan gas kepada Kerajaan Sabah mengiktiraf Jabatan Kerja Raya Sabah dan Sarawak sebagai jabatan teknik, menambah baik tahap pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak seperti dipersetujui menjadi kenyataan dalam masa yang terdekat ini. Datuk Yang di-Pertua, seperti yang telah dititahkan ke bawah duli Tuanku, harapan Tuanku agar prinsip-prinsip negara Madani hendaklah diterjemahkan dengan baik dalam kerangka untuk mencipta lonjakan buat negara. Baginda juga telah menekankan tentang agenda pemekasaan ekonomi dan pembasmian kemiskinan. Maka bagi Selangau, isu universal berkaitan kelangsungan hidup sudah semestinya yang melibatkan penjanaan pendapatan atau income generation dengan izin. Sebagai sebuah negara yang banyak bergantung kepada keluaran pertanian, salah satu cabaran ataupun masalah besar kepada kita bukanlah kebolehan kita dari segi productivity per se dengan izin, tapi lebih kepada kelemahan kita dari segi pemasaran. Banyak manapun atau baik manapun hasil keluaran pertanian kita, jika tidak dapat dijual atau dipasarkan pun tiada gunanya. Mungkin perkara ini boleh dibahaskan sebagai chicken and egg issue, tetapi bagi kita khususnya bagi masyarakat luar bandar di Sarawak, masalah bagi memasar keluaran pertanian lebih-lebih lagi buah-buahan dan sayur-sayuran amatlah serius. Di sinilah perlunya kementerian bertanggungjawab mencari penyelesaian lestari atau sustainable solution dengan izin, seperti menyediakan collection center atau processing center yang strategik kedudukannya agar hasil pertanian dapat diproses menjadi produk hiliran dan dibungkus atau packaging supaya dapat bertahan lebih lama dan bermutu untuk pasaran luar. Bagi Sabah dan Sarawak, dengan siap sepenuhnya Pen Borneo Highway, mungkin sudah tibanya masa pihak bertanggungjawab sama ada di peringkat negeri atau wilayah membuat penyelidikan
secara spesifik bagaimana dapat memanfaatkan sepenuhnya fen Borneo untuk membantu sektor pertanian dan pengeluaran makanan ini dengan mengoptimumkan rangkaian logistik di kedua-dua negeri ini. Ini melibatkan penggunaan data berkaitan pengeluaran hasil pertanian secara real time agar para pengusaha logistik atau pengangkutan dapat dilibatkan secara optimum dalam memindah dan pengangkutan hasil keluaran dari tapak keluaran kepada pasaran ataupun ke processing center. Di sinilah peranan agensi seperti FAMA atau pihak swasta boleh meningkatkan lagi peranan mereka untuk mengurangkan masalah kekurangan bekalan bagi sesuatu hasil pertanian di suatu kawasan dan sekaligus boleh menstabilkan harga makanan dalam negeri. Walau bagaimanapun, di sebalik usaha gigih kita untuk meningkatkan keupayaan rantaian pengeluaran atau supply chain, kita hendaklah sentiasa memastikan mutu keluaran menepati piawaian atau mutu, iaitu dari segi saiz, bentuk dan lebih-lebih lagi dari segi piawaian kesihatan. Maka kementerian bertanggungjawab bukan saja menitik berat kepada pengeluaran tetapi juga dari segi kebolehpasaran dari segi kualiti. Datuk Yang di-Pertua, saranan ini adalah berikutan terlalu banyak yang disebut tentang peningkatan hasil pertanian dengan segala teknologi dan kepakaran yang terkini tetapi kurang diimbangi dengan market sustainability dengan izin. Datuk Yang di-Pertua, kelestarian kehidupan bagi sesuatu masyarakat medani amat bergantung kepada pencapaian kepada kemudahan asas iaitu infrastruktur, bekalan elektrik dan air bersih. Ke bawah duli, tuanku juga bertitah tentang infrastruktur berkualiti dan perhubungan akses luar bandar, jambatan, utiliti, bekalan air bersih, bekalan elektrik dan kediaman yang lebih baik. Dan sehubungan itu adalah diakui sememangnya bukan mudah untuk menyediakan kemudahan-kemudahan asas yang lengkap dan mencukupi kepada setiap pelosok masyarakat pedalaman, khususnya di Sarawak yang penduduknya bertaburan di merata kampung dan rumah panjang. Walaupun di sini sebagai wakil rakyat bagi kawasan yang bukan saja luas seperti Selangau, di mana accessibility-nya dengan izin amatlah mencabar, harta perbelanjaan hanya untuk melawat kawasan saja pun sudah cukup menekan. Maka bukanlah satu gurauan apabila saya menyatakan bahawa tolak kuda dan unta saya kadang-kala perlu melalui denai berjalan kaki, kemudahan menaiki bot dan seterusnya menaiki pacuan 4 roda dan juga pesawat dan heli sebelum tiba di sesebuah rumah panjang atau penempatan di pedalaman Selangau. Dengan izin, it is no exaggeration that is for some of us from Sabah and Sarawak, we need to trek the hills, traverse the rivers, and travel the four-wheel drive through logging roads, and even to take the helicopter in order to serve our constitutions. Oleh yang demikian, besarlah harapan kita agar peruntukan bagi setiap wakil rakyat hendaklah juga mengambil kira keadaan dan saiz kawasan selain daripada jumlah penduduk kerana kos pengangkutan dan logistik adalah amat tinggi. Seterusnya berkaitan masalah bekalan air bersih. Meskipun banyak yang sudah diatasi, masih ada juga kes-kes lama yang masih juga tidak dapat diselesaikan hingga kini. Ada sebahagiannya merupakan kes yang telah diumumkan peruntukannya atau diluluskan bertahun-tahun yang lalu tetapi tidak siap-siap hingga kini. Kepayahan dan kerumitan yang dihadapi oleh penduduk saban tahun di bawah ke Dewan Undangan Negeri dan Parlimen, namun masih tiada penghujungnya. Negeri dan Parlimen masih mungkin tiada penghujungnya. Jadi sebagai contoh di Selangau, masalah
kelewatan loji air di Sekuau dan di Tatau amatlah menyulitkan penduduk sehingga waktu rakyat terpaksa membekal sehingga wakil rakyat terpaksa membekalkan air botol mineral kepada sebuah sekolah rendah di Tatau bagi membantu usaha pihak JKL yang menghantar air dengan lori tangki air. Datuk Yang di-Pertua, capaian rakyat kepada persekolahan dan pendidikan adalah menjadi keutamaan Selangau sebagai ahli Dewan Yang Mulia ini. Maka adalah disarankan agar bilangan prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah di sesuatu kawasan hendaklah mengambil kira pertubuhan penduduk setempatnya. Di Selangau, khususnya di Tatau, kekurangan tempat untuk anak-anak prasekolah agak kritikal dan perkara ini perlu ditanangi dengan segera. Di samping itu, bagi sekolah rendah di pedalaman juga, masalah sekolah daif juga tidak putus-putus diperkatakan meskipun saban hari sama ada kerajaan negeri atau persekutuan menyatakan projek baik pulih dan menaik tarafan telah diluluskan atau sedang dilaksanakan dengan sekian banyak peruntukan. Walau bagaimanapun, kepincangan dan kelemahan dari segi pelaksanaan oleh pihak yang terlibat telah membantutkan usaha berkaitan sekolah daif ini. Oleh itu, mungkin juga inisiatif lain perlu dipertimbangkan dan tidak semata-mata melalui pemberian kontrak atau pelaksanaan pembaik pulihan sekolah-sekolah daif. Mungkin kementerian perlu mempertimbangkan usaha ala jiwa murni atau secara gotong royong oleh PIBG dan pihak sekolah seperti yang pernah dilakukan oleh beberapa sekolah rendah di Sarawak, di mana pentadbir sekolah mengambil langkah proaktif dengan membaik pulih sendiri bangunan di sekolah mereka dengan adanya bantuan peruntukan terus kepada pentadbiran sekolah. Jadi inisiatif ini bukan hanya boleh memupuk semangat gotong royong seperti zaman dahulu, tetapi boleh mengurangkan pergantungan semata-mata kepada pihak kerajaan bagi sesuatu projek yang agak ringan seperti membaiki sebuah kuartus cikgu yang hampir runtuh hanya kerana menunggu proses tender dan sebut harga. Datuk Yang di-Pertua, satu lagi isu pendidikan dan latihan ialah berkaitan dengan pendidikan teknikal dan vocational TVET. Selangau juga amat memerlukan kewujudan pusat TVET ini kerana Selangau merupakan kawasan yang belum ada satu pun sebarang pusat latihan teknikal dan vocational. Sehingga kini meskipun ramai anak-anak di kawasannya yang berpotensi untuk dilatih seperti juga di daerah-daerah lain di Sarawak. Datuk Yang di-Pertua, pada masa ini apabila kita memperkatakan tentang keperluan harian yakni our basic needs, izin, kita tidak akan menyentuh tentang capaian jalur label atau internet speed. Sehubungan itu, kita menjunjung kasih ke bawah duli tuanku juga telah menyentuh tentang aspek kesaling hubungan digital yang merupakan antara asas terpenting pembangunan sesebuah masyarakat dengan ekosistem digital. Kebergantungan kita kepada alat komunikasi atau peranti elektronik dalam menjalankan rutin harian kita, sama ada bekerja di pejabat, kerja sendiri atau bagi tujuan persekolahan, semuanya sedikit sebanyak memerlukan capaian internet. Oleh itu, usaha berterusan kerajaan dan pihak penyedia atau pembekal perkhidmatan menaik taraf perkhidmatan mereka amatlah diharapkan lebih-lebih lagi di kawasan Luandal, di Sabah dan Sarawak. Sehubungan itu, Yang berhormat, sila gulung. right. Alright. Jadi, just give me one more minute. Datuk Yang di-Pertua, ke bawah duli tuanku juga telah menyatakan perasaan sukacita baginda dengan prestasi pelaksanaan projek Fasa 1 Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah dan Sarawak. Dengan siapnya Lebuh Raya Pen Borneo, kita amat berharap
agar keselesaan dan kesejahteraan pengguna lebuh raya dan penduduk di sepanjang lebuh raya tersebut hendaklah menjadi keutamaan. Sehubung itu, salah satu harapan tambahan kita adalah agar disediakan secukupnya tempat rehat R&R kerana setakat ini belum ada kelihatan tapak-tapak cadangan di mana letaknya R&R. Dengan demikian, saya menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Thank you. Terima kasih. Terima